Bertemu kembali rentasan berita edisi 990. Saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama malam ini. Kembalikan harta kepada yang berhak. Timah yang banyak mudarat. Syaitan guna media racun umat Islam. Adakah fitnah, minta maaf, kemudian kembali memfitnah? Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Maulidur Rasul. Sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan, jom kita rentas apakah intisari titah timbalan yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Muizzuddin Shah yang juga Sultan Negeri Perak Darul Rizwan Isnin lalu. Ia jelas ditujukan khas kepada ulama, umara dan peniaga yang mutakhir ini semakin mensisirkan dan meminggirkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Menerusi titahnya, Sultan Nazrin menyeru supaya hikmah dan kebijaksanaan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib diambil iktibar, dijadikan panduan dan pedoman, terutama dalam kalangan mereka yang diamanahkan dengan tanggungjawab kepimpinan, baik ulama serta umara. Baginda bertitah kepimpinan Rasulullah tidak retorik tetapi disuburkan melalui niat yang ikhlas dan pengorbanan yang jujur, melalui amal ma'ruf nahi mungkar, melalui adab pekerti mulia dan tindakan yang luhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gigih menegakkan kebenaran, tegas melaksanakan keadilan dan berjaya memperoleh sokongan dan keyakinan, lantas mengupayakan baginda mengurus takbir pemerintahan hingga berjaya melimpahkan kesejahteraan kepada ummah. Pemerintahan baginda teguh berpegang kepada hukum, gigih mencegah kemungkaran, tegas menegur kesalahan walaupun melibatkan sahabat, anggota keluarga atau anggota kabilah. Titahnya, Sultan Nazrin memetik hadis Rasulullah yang bermaksud sebaik-baik jihad yakni perjuangan adalah berkata benar di depan pemerintah yang zalim. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadis tersebut diperjelaskan menerusi titahnya, pemimpin yang baik perlu dibantu oleh barisan ulama yang tegas dan barisan umara yang ikhlas serta dilengkapi dengan peniaga yang jujur, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut meletakkan status peniaga yang jujur sejajar dengan wali, siddiqin, syuhada dan salihin. Kesejahteraan sesuatu bangsa dan kemakmuran sesebuah negara amat dipengaruhi oleh sifat dan akal bicara seseorang pemimpin. Ulama besar, umara berwibawa dan peniaga yang berjaya akan lahir dalam negara yang pemimpinnya memiliki iman dan takwa. Jika pemimpin sentiasa insaf, akan tanggungjawabnya kepada ummah dan kepada negara, serta lebih insaf akan tanggungjawab lebih besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Titah baginda, pemimpin tidak akan mengizinkan berlakunya himpunan kekayaan yang diperoleh secara tidak jujur dan tidak telus, apatah lagi melalui kaedah yang meminggirkan peraturan dan mempersendakan undang-undang. Baginda mengecam pihak yang kini berani melakukan rasuah secara terbuka dengan berleluasa, malah pada skala yang besar. Rasuah ialah barah amat bahaya. Rasuah terbukti menjadi punca penderitaan warga dan kemiskinan rakyat, kejatuhan kerajaan dan pemerintahan, keruntuhan negara dan empayar, serta keruntuhan tamadun dan budaya. Titah baginda, Sultan Nazrin juga mengingatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terpesona dengan kemewahan dunia, jauh sekali tergoda mahu membina kekayaan diri dan kekayaan keluarga. Ketika wafat, baginda meninggalkan hanya sebilah senjata, seekor kuda dan tanah yang telah disedekahkan. Baginda tidak meninggalkan kekayaan harta benda untuk direbut, tetapi yang ditinggalkan ialah didikan dan amalan baik agar dijadikan panduan dan pedoman dalam usaha membina kehidupan ummah yang sejahtera, kehidupan ummah yang mendapat keredaan, kehidupan ummah yang mendapat berkat dari rahmat ilahi.
Baginda juga bertitah, pemimpin yang menghayati perintah Allah Subhanahu wa taala menyebabkan negara mendapat kesejahteraan, keredaan, keberkatan, kedamaian dan kemakmuran serta dilindungi daripada bencana dan malapetaka selain buminya subur dan juga kaya. Dalam titahnya, Sultan Nazrin secara terang menyindir ulama dan umara tidak boleh memejamkan mata, memekakkan telinga dan membisu lidah terhadap perbuatan rasuah. Ulama dan umara wajib berganding usaha, berganding tenaga, berjihad menghapuskan rasuah. Pemimpin dan ulama menurut baginda seharusnya berganding usaha dan tenaga bagi berjihad menghapuskan gejala rasuah yang terbukti menjadi punca penderitaan warga dan kemiskinan rakyat. Walaupun Sultan Nazrin tidak menyebut isu yang kini sedang menjadi perdebatan umum, apa yang baginda bangkitkan dalam titahnya amat jelas menegur perilaku kepimpinan yang terbabit. Ummah merindui kepimpinan yang tidak melakukan kezaliman, tidak menindas, tidak menipu dan tidak bersifat munafik. Titah Sultan Nazrin dengan tegas. Rasulullah tidak sekadar mengungkapkan kata tetapi melaksanakan amalan kepimpinan yang berintegriti tinggi, tidak memberi keistimewaan kepada anggota keluarga atau kenalan terdekat serta tidak terpengaruh dengan sogokan dan imbuhan mahupun membina kekayaan diri. Nah, bagi pemimpin yang kononnya berretorik tentang integriti, kononnya mahukan penyatuan ummah, kononnya menyelamatkan Islam, Melayu dan institusi istana, tidakkah kalian berasa malu mendengar titah Sultan Nazrin ini? Atau kalian cuma menjadikan titah Sultan Nazrin ini umpama air yang jatuh ke daun keladi? Percayalah, seluruh dunia turut mendengar titah Sultan Nazrin dan tahun negara kita sedang menuju ke jurang kehancuran jika penyalahgunaan kuasa tidak dihalang dan rasuah terus-menerus menjadi amalan. Harta yang kalian makan untuk diri dan keluarga itu adalah milik rakyat. Adakah kalian berkata benar atau terus menjadi munafik? Timah baru saja memenangi banyak anugerah antarabangsa, tetapi orang ramai mahu ia sama ada dihalang atau sekurang-kurangnya ditukarkan nama. Apa salah Timah? Ia bukan nama wanita Melayu Islam. Ia jenama whisky yang diambil daripada nama biji timah. Lelaki yang memakai kopiah itu bukan lebay, tetapi Kapten Tristram, seorang superintendent polis penjajah British yang dikatakan berjaya mengamankan Perang Larut dengan bantuan tentera India. Pengeluar whisky jenama timah, Winepack International, mendakwa wajah Speedy digunakan kerana lelaki tersebut memperkenalkan budaya minum whisky pada zamannya. Nah, itulah asal-usul jenama Timah. Tiada kaitan dengan nama puteri Rasulullah Fatimah Az-Zahra mahupun Pak Lebay. Tetapi ramai yang masih marah kepada Timah. Presiden Majlis Perundangan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM, Muhammad Azmi Abdul Hamid atau dikenali sebagai Cikgu Azmi berkata, pihak Winepack Corporation iaitu firma di belakang Timah yang sengaja mencetuskan produk ini jelas memprovokasi sentimen masyarakat Islam dan pihak berkuasa. Cikgu Azmi berharap kerajaan sekarang yang diterajui oleh Melayu Islam segera menjelaskan pendiriannya berkenaan isu ini. Ini kerana sekiranya kerajaan berdiam diri, mereka seolah-olah setuju dengan naratif yang mengaitkan arak dengan sejarah pembangunan tanah Melayu melalui nama Timah dan imej Kapten Speedy yang kononnya membantu industri timah negara. Kami amat kecewa kerana belum lagi reda isu kekerapan judi kepada 22 kali cabutan setahun. Kini muncul pula keluaran arak buatan Malaysia. Apakah imej Malaysia akan menjadi popular sebagai negara yang subur industri judi dan arak? Bidasnya, Ketua Eksekutif MAPIM Malaysia, Dr. Sani Arabi Al-Kahiri, pula berkata walaupun pihak pengeluar sudah memberikan penjelasan tetapi naratif isu ini mengarah kepada pemahaman yang lain yang meresahkan rakyat. Mengapa arak itu tidak terus dinamakan sebagai Speedy sahaja? Juga kenapa menggunakan nama Timah bukan tin sahaja? Soalnya, sementara itu Persatuan Pengguna Pulau Pinang, CAP, mengecam pengeluaran arak jenama Timah. Menurut Pegawai Pendidikan CAP, NV Sabaro, produk minuman beralkohol itu perlu diharamkan. Bukan sahaja ia menghina agama Islam, malah berbahaya kerana kandungan alkoholnya sangat tinggi. Sabaro menjelaskan pihaknya juga tidak faham bagaimana pengeluaran arak berkenaan diluluskan kerana ia mengandungi 40% alkohol dan dijual pada harga RM190 sebotol. CAP tak faham bagaimana kementerian boleh beri kelulusan menggunakan nama dan gambar yang boleh mengundang kemarahan orang ramai. Ini sangat tidak masuk akal, katanya, seperti dipetik Sinar Harian. Bila menegaskan Timah dianggap hasil usaha yang berterusan dalam sejarah tanah Melayu yang membawa kepada kemajuan pembangunan negara pada awal abad
ke-20. Tidak wajar timah diabadikan dalam satu jenama arak. Kami berharap kerajaan tidak berdiam diri dan menjelaskan pendirian tentang isu ini, katanya. Namun paling kelakar jawapan Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Ahmad Marzuk Syari yang berkata adalah tidak wajar mengaitkan perkara tersebut dengan kerajaan. Perusahaan sebegitu iaitu minuman keras memang wujud dalam negara kita, tetapi bukan kerajaan yang mengeluarkan minuman berkenaan, katanya dipetik beberapa media. Tiada siapa pun yang menuduh kerajaan mengeluarkan arak jenama timah itu. Apa yang dipertikaikan ialah kenapa memberi izin kepada arak yang menggunakan nama biji timah yang menjadi kebanggaan rakyat sebagai jenamanya dan kandungan alkohol yang amat tinggi. Kes kematian akibat kecuaian pemandu yang memandu di bawah pengaruh alkohol sering terjadi. Menurut laporan Sinar Harian, bagi tempoh 5 bulan pada tahun 2020, sejumlah 67 kes kemalangan dengan 3 kematian dicatatkan dan ia melebihi kes keseluruhan pada tahun 2018 iaitu 60 kes kemalangan serta 3 kematian. Tahun 2019 pula merekodkan 56 kes kemalangan dengan 4 kematian. Benar, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menunjukkan kadar kematian di jalan raya berpunca daripada pengambilan alkohol di Malaysia adalah antara terendah berbanding negara lain. Tetapi ia tidak menjustifikasikan negara ini untuk berbangga dengan keluaran arak jenama sendiri. Dalam keadaan bahan kemarahan rakyat yang meningkat itu, ada pula percubaan untuk memburukkan Kerajaan Pakatan Harapan. Kononnya jenama timah itu diluluskan pada era Pakatan Harapan. Sedangkan mengikut rekod produk arak tersebut mendaftarkan nama dan memohon kelulusan pada 6 Ogos 2019. Bagaimanapun, kelulusan nama dan kebenaran operasi penjualan arak timah itu hanya diberikan pada 5 Jun 2020 iaitu semasa pentadbiran Kerajaan Tebuk Atap Tan Sri Mahyadi Mat Yassin yang disertai PAS. Ditegaskan sekali lagi, yang disertai PAS. Begini sahajalah. Isu ini timbul di era pentadbiran kerajaan yang mengaku sebagai Melayu Islam, tetapi sebaliknya penuh dengan gerombolan kakistokrasi. Justru tak perlu tuding jari kepada pihak lain. Kalian selesaikanlah sendiri. Sekali lagi, Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang menulis di Facebooknya dengan naratif lapuknya bahawa media musuh Islam menjadi senjata yang paling penting kepada syaitan-syaitan yang berkeliaran untuk menggoda manusia dengan kata-kata yang indah dan menarik. Tujuan mereka supaya masyarakat terpesong daripada Islam dengan dilakukan pelbagai uslub dan pendekatan yang halus lagi beracun, dakwanya. Tomaan itu dilontarkan menerusi tulisannya peranan media musuh Islam di Facebook beliau yang bertarikh 17 Oktober lalu. Seperti kelazimannya, beliau membuat dakwaan dan hukuman tanpa menamakan siapa yang dimaksudkannya. Beliau menyamakan mereka seperti iblis, antaranya disuntik racun ke dalam pemikiran mereka yang tidak mempunyai kematangan berfikir bersama petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mempunyai ketahanan jati diri, beriman dan berakhlak. Termasuklah dalam kalangan mereka yang merasakan dirinya sangat bijak tetapi bersifat takabur seperti iblis. Oleh itu, golongan tersebut tidak layak mendapat hidayah Allah walaupun sebenarnya bijak. Apatah lagi, dalam kalangan mereka itu sebenarnya jahil murakab, iaitu tidak sedar dirinya jahil. Ujarnya, adakah hadis sendiri layak untuk menentukan siapa yang layak atau tidak layak untuk mendapat hidayah? Seterusnya, Hadi mendakwa terdapat pihak yang sedia berbelanja besar dan menjadi dalang kepada media musuh Islam yang semakin canggih, meredah langit terbuka tanpa sempadan. Mereka itu sama ada terdiri daripada kalangan parti politik, badan bukan kerajaan NGO, sehinggalah pihak kedutaan asing yang bersedia memberikan bayaran yang paling mahal, katanya. Dari mana Hadi mendapat maklumat tentang kedutaan asing yang didakwanya memberi bayaran paling mahal? Sedangkan sebagai duta khas Perdana Menteri bertaraf menteri, beliau tidak pernah ke mana-mana pun. Malah, terdapat ramai dalam kalangan yang bersedia menjadi alat atau tentera upahan semata-mata untuk mencari makan tanpa mempunyai wawasan yang sebenar. Akhirnya, ia menjadi perniagaan yang menghasilkan harta haram yang dimasukkan ke dalam jasad diri dan keluarga masing-masing. Tegas Hadi. Hadi sepatutnya berani menamakan media berkenaan dengan buktinya sekali. Dan jika Hadi gagal untuk membuat demikian, bermakna Hadi sebenarnya memfitnah. Hadi juga dilihat tidak senang dengan kritikan media terhadap agamawan. Ini jelas menerusi ayatnya yang berbunyi begini. Pendekatan yang diambil oleh musuh Islam juga dengan mencari kesalahan yang berlaku dalam kalangan umat Islam, khususnya dalam kalangan agamawan untuk dibesar-besarkan menjadi berita utama atau perdana. Malang sekali Hadi tidak berani memperincikan apa yang beliau maksudkan dengan kesalahan yang dibesar-besarkan itu. Jika ia bermaksud kebisuan agamawan tentang skandal Pandora Papers,
maka ia memang wajar diwawarkan. Begitu juga dengan kegagalan PAS untuk menghalang cabutan khas nombor ekor sebanyak 22 kali berbanding keputusan Pakatan Harapan sebanyak 8 kali. Hadi juga mengulangi label pihak yang tidak sama pendirian dengan dirinya sebagai bala tentera syaitan. Jom Channel mohon supaya Hadi meneliti titah timbalan Yang di-Pertuan Agong Sultan Nazri Muizzuddin Shah yang menegur pemimpin termasuk ulama yang hanya berretorik, memejamkan mata, memekakkan telinga dan membisukan lidah terhadap perbuatan rasuah. Bagi dia bertitah, ummah semakin menyuarakan kerinduan untuk dianugerahkan kepimpinan yang tidak rasuah, tidak menyalahgunakan kuasa, tidak mengamalkan nepotisme dan tidak bersifat pecah amanah. Itulah sebenarnya yang diperjuangkan oleh media alternatif yang sealiran dengan pendirian Sultan Nazrin walaupun berhadapan dengan penguatkuasa yang zalim. Justru Jom Channel ingin mengingatkan PAS dan pengikutnya sabda Rasulullah SAW dalam rencana yang beliau tulis sebelum ini yang bertajuk Nasihat Rasulullah kepada Raja dan Pemimpin. Apabila Allah mengkehendaki kebaikan bagi seseorang raja atau pemimpin itu, nescaya dijadikan baginya pembantu, yakni menteri atau penasihat yang benar dan ikhlas. Jika pemimpin itu lupa atau leka, nescaya diberikan peringatan. Jika pemimpin itu mengingati, nescaya akan diberikan pertolongan kepadanya. Sebaliknya, jika Allah berkehendaki selain daripadanya, iaitu keburukan kepada pemimpin itu, nescaya dijadikan baginya pembantu yang jahat. Jika pemimpin itu lupa dan lalai, nescaya tidak diberikan peringatan. Dan jika dia mengingati, nescaya tidak akan diberikan pertolongan kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud. Tidak cukup rakyat berhadapan dengan sikap pemimpin yang mementingkan diri sendiri. Rakyat yang giat dalam media alternatif juga ditohmah sebagai pengikut iblis dan pengamal media syaitan. Adakah kerana terlalu baik hati maka pemimpin amanah tidak berhenti-henti difitnah? Namun itulah pandangan penyokong Pakatan Harapan terhadap pimpinan amanah apabila fitnah yang sudah mencapai matlamatnya diselesaikan dengan permohonan maaf. Esok kesaman Presiden Amanah Muhammad Sabu terhadap kolumnis dan ketua pengarang Harakah akan bermula di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Saman tersebut adalah berhubung penerbitan artikel berunsur fitnah di laman web portal Harakah Daily menerusi artikel bertajuk Husam PAN Parti Diktator pada 14 September tahun 2020 lalu yang menjatuhkan maruah dan mengaibkan dirinya. Beliau yang bertindak selaku plaintiff memfailkan saman itu melalui firma Guaman Tetuan Amin Amirul and Partners pada 28 Oktober 2020 lalu dengan menamakan kolumnis yang juga setiausaha PAS Selangor, Roslan Syahir Muhammad Syahir, Ketua Pengarang Wan Nordin Wan Yaakob dan syarikat penerbit akhbar Harakah Galeri Media Serbanika Sdn Bhd sebagai defendant pertama hingga ketiga lapor Malaysia Deadline. Pada 14 September tahun lalu, Datuk Husam Musa dalam kenyataannya berkata artikel di Harakah Daily itu hanya rekaan. Muhammad Sabu berkata kenyataan fitnah itu antara lain bermaksud beliau seorang diktator, menyalahgunakan jawatan dan kedudukan sebagai Presiden Parti serta hanya mengikut arahan dan telunjuk DAP. Menurut laporan, kata-kata fitnah itu ditulis oleh Roslan yang menjadi sumber kepada defendant kedua iaitu Wan Nordin untuk melapor dan membenarkan ia diterbitkan di laman web Harakah Daily. Ujar Muhammad Sabu, kata-kata fitnah itu hanya tuduhan melulu yang berniat jahat terhadapnya yang bertujuan menjatuhkan dan merendahkan maruah serta kredibiliti beliau yang memiliki imej dan integriti yang baik. Untuk rekod sebelum ini, wartawan kanan Harakah Daily, Aziz Muda, telah membuat permohonan maaf kepada Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof. Aziz mengaku membuat fitnah itu, namun pada masa yang sama berkata beliau tidak berniat membuat demikian kepada Mujahid. Harakah dan Harakah Daily telah membuat kenyataan maaf secara terbuka baru-baru ini. Aziz Muda menulis mengenai usahawan kosmetik Muhammad Sajat Kamaruzzaman atau lebih dikenali sebagai Sajat yang didakwa memakai telekong dan berpakaian seperti wanita ketika menunaikan umrah tahun lalu dengan tajuk Sajat, Mujahid dan Kerajaan PH patut dipersalahkan dan keterlanjuran Sajat, kesilapan Mujahid dan Kerajaan PH. Demikian sikap penulis lidah rasmi PAS yang menulis tanpa hala tuju yang jelas, tulis tanpa fakta walaupun tahu salah, kemudian minta maaf. Dalam kes Mujahid, Aziz mengakui tahu usaha-usaha Naib Presiden Amanah itu dalam bidang dakwah dan dalam memaktabatkan Islam selain mengenalinya secara peribadi. Lepas itu, Harakah terbit cerita lain pula, seolah-olah fitnah itu umpama makanan ruji. Sepertinya fitnah, minta maaf, fitnah itu satu prosedur operasi standard SOP. Presiden PAS Datuk Seri
Abdul Hadi Awang sepatutnya melihat sendiri tindak tanduk akhbar milik parti itu sebelum menuduh pihak lain umpama iblis dan menjadi lidah syaitan. Adakah Islam reda dengan fitnah? Sudah pasti tidak. Benar seperti kata pepatah Turki, busuk ikan mula daripada kepala. Rakyat tahu apa yang kena lakukan kerana rakyat sentiasa memerhati. Sekian sahaja rentasan berita untuk malam ini. Jumpa lagi esok insya-Allah. Saya Zawazi Yusof. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam Maulidur Rasul. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.